Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Impak Inovasi ICT dalam Organisasi Persuratkabaran dan Media Massa. Seiring dengan kemajuan dunia, Information Communication Technology (ICT) atau dikenali juga sebagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi memainkan peranan penting kepada kemajuan dan inovasi sesebuah organisasi. Kemajuan ICT ini membolehkan setiap organisasi berhubung dengan pihak pengurusan, pekerja, pelanggan atau pihak berkepentingan dengan mudah, pantas dan efisien. Seperti yang kita lihat, sebelum ICT diperkenalkan, semua urusan dilakukan secara manual. Namun, saban hari, syarikat komunikasi menambah baik sistem kerja mereka. Kini, syarikat komunikasi menawarkan pelbagai kemudahan yang menggabungkan panggilan telefon, pelayaran internet, pemindahan dokumen dan sebagainya. Selamat sejahtera, nama saya Vanessa Perempuan Sin dan nombor matrik 277146. Saya akan membentangkan mengenai peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam organisasi media massa. Peranan ICT yang pertama adalah ia memudahkan komunikasi antara pekerja, pembekal dan pelanggan. Email ialah salah satu pemacu internet yang pertama dan ia menawarkan cara yang mudah dan murah untuk berkomunikasi. Teknologi komunikasi lain telah berkembang sepanjang masa, membolehkan pekerja berkomunikasi melalui platform sembang langsung, alatan mesyuarat dalam talian dan sistem persidangan video. Peranan yang kedua adalah meningkatkan perhubungan pelanggan. Sistem pengurusan perhubungan pelanggan CRM merupakan satu alat ICT yang dapat membantu organisasi meningkatkan hubungan antara pelanggan dan organisasi. Penggunaan sistem CRM boleh memberi manfaat kepada organisasi media massa dengan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik dan pantas. Ketiga adalah meningkatkan penyimpanan dan pengurusan data organisasi media massa. Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) adalah sistem yang dapat mengumpul, menyimpan, menyusun, melindungi, mengesahkan dan memproses data penting serta data sentiasa tersedia untuk kegunaan organisasi. DBMS juga dapat membantu organisasi dalam menyimpan maklumat pelanggan dan organisasi dengan lebih selamat dan terurus. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah perbandingan media tradisional dan ICT. Yang pertama, jenis komunikasi. Bagi media tradisional ini, komunikasi adalah sehala, manakala ICT adalah dua hala. Ini bermakna ICT membolehkan maklum balas diperolehi untuk meningkatkan lagi kualiti penyampaian, tetapi media tradisional ini adalah sehala dan tiada penambahbaikan yang boleh dibuat tanpa maklum balas yang diterima. Contoh komunikasi sehala ialah media cetak seperti surat khabar, majalah, radio, televisyen dan sebagainya. Kini telah bertukar menjadi dua hala seperti yang dilihat seperti laman web, blog dan internet. Terdapat juga platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya yang lebih mendapat perhatian semua lapisan masyarakat untuk menggunakannya berbanding media tradisional. Yang kedua adalah kepatasan maklumat. Perbandingan yang paling ketara antara media tradisional dan ICT adalah kepatasan maklumat dan sumber yang ada. Platform tradisional yang utama seperti yang kita ketahui adalah akhbar, televisyen, radio dan sebagainya adalah sebagai alat utama dalam memberi pendedahan dan maklumat adalah lebih perlahan berbanding media ICT. Melalui cara tradisional ini, orang ramai akan memperolehi maklumat dan situasi selepas perkara telah berlaku dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan komunikasi tergendala dan maklumat tidak disampaikan dengan pantas. Maklumat yang diperolehi lebih perlahan berbanding penggunaan ICT pada masa kini seperti yang boleh diperolehi di Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya, iaitu lebih pantas dan mudah. Yang terakhir adalah bentuk komunikasi. Dari segi cetakan, jumlah maklumat yang dicetak mungkin terlalu banyak sehingga membuatkan orang teragak-agak untuk membacanya kerana ia akan mengambil masa yang lama. Walau bagaimanapun, dari segi ICT pula, maklumat yang disampaikan adalah secara maya dan secara atas talian kerana ia hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Maka bentuk komunikasi antara media tradisional dan ICT telah mengubah corak hidup dan gaya sosial masyarakat terhadap penggunaan internet kepada yang lebih meluas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang impak positif ICT dalam organisasi media massa. Yang pertama, dapat menyebarkan maklumat dengan lebih mudah. Seperti mana yang kita ketahui, negara kita telah mengalami endemik COVID-19 setelah 2 tahun diisytiharkan sebagai pandemik. Jika dahulu masyarakat bergantung kepada sumber telekomunikasi seperti radio untuk menerima maklumat, namun kini semuanya berada di hujung jari berkat internet dan ICT. Kemajuan pesat teknologi berpotensi untuk meningkatkan kapasiti untuk memindahkan sejumlah besar data dan maklumat dalam masa yang singkat. Oleh itu, organisasi
organisasi media massa dapat mengedarkan semua maklumat kritikal berkaitan COVID-19 kepada orang ramai melalui saluran media massa yang lebih maju. Seterusnya ialah dapat menjimatkan kos pengeluaran bahan pencetak. Media massa mempunyai kehadiran digital yang membolehkan mereka menggunakan kebolehcapaian pantas dalam menyebarkan maklumat serta dapat menjimatkan kos pengeluaran. Hal ini kerana kita dapat lihat media massa terdahulu lebih menggunakan media massa yang mencetak. Pada zaman sekarang, organisasi lebih mudah untuk melaksanakan kerja dalam melaporkan segala maklumat hanya menggunakan penggunaan internet. Di sini kita dapat lihat bahawa inovasi teknologi memberi kesan positif terhadap organisasi media massa pada masa kini. Akhir sekali, dapat menerima maklumat yang ingin disampaikan dengan lebih mudah. Pada hujung tahun 2020, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah menyatakan bahawa sebanyak 88.7% dalam kalangan rakyat Malaysia menggunakan internet. Disebabkan penggunaan internet semakin meningkat, organisasi media massa juga mengalami perubahan. Sebagai contoh, terdapat saluran media massa yang mempunyai kod QR pada cetakan atau media luaran untuk memandu pengguna bergerak ke laman web tersebut. Hal ini akan menjadi lebih mudah kepada masyarakat untuk mengakses segala maklumat terkini. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan berkaitan dengan impak negatif inovasi ICT dalam organisasi pesurat khabaran atau media massa. Impak negatif yang pertama ialah berlaku fenomena berita palsu. Media massa merupakan medium untuk mendapatkan pelbagai maklumat tanpa ada sempadan, namun tahap kesahihan dan ketulinan sesuatu yang dibaca di media sosial ini tidak terjamin. Ini kerana dengan adanya pelbagai informasi di hujung jari, pengguna mudah terdedah dengan maklumat dan berita palsu. Maklumat palsu ini juga merupakan wabak yang akan menjejaskan produktiviti, integriti dan reputasi organisasi media massa sebagai medium yang menyampaikan berita dan maklumat kepada masyarakat. Impak yang seterusnya ialah peningkatan kegiatan plagiarisme. Kali ini menyebabkan organisasi percetakan tidak mampu mengawal keaslian penulisan mereka dan ianya mudah ditiru oleh orang lain. Kerana ini juga akan mendorong kepada penulisan menjadi tidak berkualiti kerana hampir kesemua penulisan adalah serupa. Impak yang terakhir ialah kewujudan aktiviti pengganaman. Ledakan teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini telah mengancam keselamatan organisasi ini memandangkan berlakunya regulasi jaringan internet yang dicipta oleh pakar komputer dan telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab iaitu penggodam komputer. Jenayah ini akan menyerang organisasi ini secara senyap dengan menggodam data, serangan virus, ceroboh sistem maklumat yang akan menyebabkan kerugian besar dan kehilangan maklumat dalam organisasi ini. Malahan, keselamatan organisasi ini juga tidak terjamin dan perlu menanggung kerugian yang besar. Hasil yang ditulis untuk aktiviti penerbitan juga mungkin akan hilang dan tidak dapat diselamatkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Asyada binti Ahmad Zaini, nombor metrik 276-842. Okey, saya akan menerangkan tentang kesimpulan untuk assignment ini. Okey, ICT mempunyai kesan ke atas hampir semua orang yang mempunyai akses kepada mereka dan internet mengubah masyarakat serta cara hidup kita. Okey, ICT juga membawa ramai daripada pelbagai bahagian dunia bersama-sama untuk berkomunikasi antara satu sama lain di seluruh dunia. Ia juga memberi peluang untuk meningkatkan komunikasi agar dapat bertemu orang baru dalam talian dan mewujudkan persahabatan. Serta ia juga dapat berkongsi maklumat peribadi dalam talian. Selain itu, ICT juga dapat meningkatkan peluang untuk pendidikan agar semua pihak boleh mendapatkan maklumat dengan lebih jelas dan banyak melalui laman sesawang. Tetapi maklumat, media dan kemahiran teknologi juga diperlukan untuk penggunaan ICT. ICT boleh memberi impak positif kepada kehidupan kita, tetapi kita tetap perlu berhati-hati apabila menggunakannya kerana kita mungkin mengalami beberapa kesan negatif daripada penyalahgunaan ICT tersebut. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan dan mengendalikan gadget ICT. Oleh itu, ICT adalah sebuah teknologi baru yang wujud pada era digital dan boleh diakses dalam kehidupan seharian kita dengan mengelirukan gabungan faedah terjamin dan juga beberapa masalah. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.